Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat juga mempunyai kemampuan dalam kelajuan perjalanan di luar daripada kemampuan manusia mengukurnya. Manusia dapat mengukur kelajuan suara dan cahaya. Sesungguhnya kelajuan malaikat lebih dari itu. Misalnya, kadang-kadang datang orang yang bertanyakan sesuatu masalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila soalannya habis, malaikat Jibril sudah pun tiba untuk memberitahu jawapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya makhluk malaikat ialah kelajuan perjalanan. Sehingga kita tidak mampu mengukur kelajuan perjalanan malaikat. Walaupun dalam dunia hari ini dengan alat-alat baru manusia mengukur perjalanan cahaya yang lebih laju daripada perjalanan suara. Malaikat lebih laju daripada itu lagi. Di antara contoh yang disebut di sini ialah apabila datangnya sesuatu soalan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan itu Allah Taala tidak izin Nabi menjawabnya secara langsung. Maka Allah menghantar malaikat Jibril. Sebaik saja orang itu bertanya, malaikat Jibril itu datang memberi jawapan secara wahyu, ayat Quran dan sebagainya. Dalam Quran banyak kita berjumpa ayat-ayat yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka. Mereka bertanya-mu wahai Muhammad. Ayat-ayat yang seperti ini adalah jawapan yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh malaikat Jibril, menunjukkan kelajuan perjalanannya. Di antaranya ialah perjalanan Isra dan Mi'raj daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Perjalanan di masa itu memakan masa sebulan pergi dan balik. Kemudian naik ke langit sehingga mengatasi langit yang ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Di mana ahli-ahli sains hari ini tidak mampu mengukur jarak di antara bumi dengan bulan, matahari, bintang dengan cepat. Sehingga ada mereka menganggarkan jarak di antara bumi dengan setengah tempat di angkasa lepas beribu-ribu juta perjalanan kelajuan cahaya. Di mana apa yang diukur itu hanyalah langit dunia. Belum lagi sampai langit dunia. Perhiasan-perhiasan langit dunia. Adapun Isra dan Mi'raj, langit yang ketujuh sehingga ke Sidratil Muntaha, tempat yang tidak boleh dinaiki oleh malaikat Jibril, diizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikirlah bagaimana perjalanan yang tak tahu nak ukur berapa ribu, berapa million dan triliun juta perjalanan cahaya. Juta tahun, bukan hari, perjalanan cahaya dapat dilakukan hanya dalam masa satu malam sahaja. Dan diikuti oleh malaikat Jibril alaihi salam. Menunjukkan kemampuan malaikat Jibril mengikuti perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat laju. Itu adalah di antara keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat juga mempunyai ilmu
yang melempah dari kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidaklah mempunyai ilmu yang sama dengan manusia yang juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengenali sesuatu. Di antaranya seperti yang dinyatakan oleh firman Allah taala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 32. Artinya, dan dia, yakni Allah mengajarkan Adam nama-nama benda-benda semuanya, kemudian mengemukakannya kepada malaikat, lalu berfirman, sebutlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui malaikat apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha tahu lagi Maha bijaksana. Malaikat makhluk yang sangat mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali mendurhakai Allah. Apa-apa sahaja yang diperintah kepada mereka supaya melakukan, dan mereka tidak sekali-kali mendurhakai apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia makhluk malaikat yang suci, bersih perangai dan sifatnya, yang sangat taat kepada Allah, dan Allah Taala beri kepadanya ilmu mengikut kemampuan malaikat itu. Malaikat ada kemampuannya dan manusia juga ada kemampuannya. Malaikat dijadikan oleh Allah makhluk rohani dan berada di alam rohani. Adapun manusia berada di alam rohani dan alam jasad, alam nyata. Maka Allah memberi kepada manusia dengan ilmu mengikut kadarnya, dan Allah Ta'ala beri kepada malaikat dengan ilmu mengikut kadarnya. Dan di sana ada ilmu-ilmu yang diberi oleh Allah di sisi malaikat yang tidak ada pada manusia. Dan di sana ada ilmu yang Allah Ta'ala beri pada manusia yang tidak ada pada malaikat. Dan di sana ada ilmu yang bersama di antara manusia dan malaikat. Di antaranya Allah Ta'ala tugaskan juga malaikat memberi ilmu kepada manusia. Itulah susunan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah hendak mencipta manusia dan diletakkan di atas muka bumi, Allah mengisytiharkan kepada hamba-hambanya yang taat malaikat. Dikisahkan oleh Al-Quranul Karim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah peristiwa kisah apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan di atas muka bumi satu makhluk, iaitu makhluk manusia yang menjadi khalifah, dengan makna iqamatud din wa siyasatud dunya bih, yang menegakkan agama, iaitu agama Islam, dan mengurus dunia, mengurus urusan dunia dengan ajaran agama Islam. Itu tugas makhluk yang aku jadikan. Lalu malaikat bertanya, malaikat yang sangat taat kepada Allah, tak melawan Allah, bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah wahai Tuhan kami, Engkau hendak jadikan di atas muka bumi itu satu makhluk yang melakukan kejahatan,
yang menumpahkan darah, berperang di antara satu sama lain, seperti sebelum ini adanya makhluk yang melakukan kejahatan, padahal kami sentiasa memuji-memujiamu, bertasbih kepadamu wahai Tuhan. Malaikat menawarkan diri untuk bertugas di atas muka bumi. Allah menjawab, a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai malaikat. Di sana ada tugas-tugas yang kamu tidak tahu, yang kamu tidak ada ilmu padanya. Lalu Allah yang telah menciptakan Adam memberi ilmu kepada Adam alaihi salam berkenaan dengan perkara-perkara yang ada di bumi. Lalu Allah memamerkan kepada malaikat. Thumma aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Allah memamerkan, menunjukkan kepada malaikat perkara-perkara yang ada di bumi dan bertanyakan malaikat, sila kamu ceritakan wahai malaikatku, apa benda ini? Malaikat yang merendah diri berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adab malaikat. Adab bercakap dengan Allah Ta'ala. Subhanak, maha suci engkau. Bertasbih dulu. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami. La ilma lana, tidak ada ilmu pada kami. Kami tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Menunjukkan tawaduk, menunjukkan merendah diri. Illa ma'allamtana, malaikat sekadar ilmu yang sedikit yang engkau beri pada kami, wahai Tuhan. Innaka antal alimul hakim. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui. Bukan saja al-alim yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana. Yang maha bijak, termasuklah bijaksana, yang mengetahui perkara-perkara yang akan datang berlaku yang kami tidak tahu, wahai Tuhan. Berbeza dengan makhluk iblis dan puak-puaknya syaitan yang dilaknat oleh Allah, yang sombong dan takabur, yang menunjukkan tahu dalam perkara yang dia tidak tahu. Perkara yang tak tahu pun buat macam tahu juga. Ini perangai syaitan. Allah Ta'ala tunjukkan di hadapan Adam alaihi salam dua makhluk, satu makhluk yang baik, iaitulah makhluk malaikat, satu lagi makhluk yang jahat, makhluk iblis dan pengikut-pengikutnya. Ini satu contoh yang menarik yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim kepada Nabi Adam dan diwahyukan kisahnya kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pengajaran supaya manusia mencari ilmu dan menyedar dirinya lemah dan perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil contoh dan pengajaran daripada malaikat yang taat kepada Allah, jangan mengambil contoh dan tuladan daripada iblis, syaitan dan puak-puaknya yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan mereka, yakni bilangan malaikat, bilangan mereka amat banyak, tidak diketahui jumlahnya. Malaikat Allah, Tuhan yang menciptakan mereka. Firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Surah Al-Muddathir ayat 31. Artinya, tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu malaikat dia sendiri. Di antara perkara yang
kita mesti tahu berkenaan dengan beriman kepada malaikat ialah mengetahui bahawa jumlah mereka sangat banyak. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk di dalam bala tentera Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut di dalam ayat yang dibaca tadi, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu malaikat dia sendiri. Oleh kerana Allah yang menjadikan mereka, maka Allah mengetahui berapa banyak jumlah mereka. Ayat-ayat ini dihuraikan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Bait Al-Ma'mur yang terletak di langit yang ketujuh. Fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70,000 malakin. Al-Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya tiba-tiba masuk ke dalamnya, yang ke dalam Al-Baitul Ma'mur, pada tiap-tiap hari 70,000 malaikat. Hadis ini termasuk di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW dibawa melawat alam yang luas, alam bumi dan langit, alam yang nyata dan alam yang gaib. Di antara alam yang gaib yang ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah alam malaikat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa melawat ke Al-Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, iaitulah Kaabah, kepada para malaikat di langit, ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberitahu kepadanya bahawa tiap-tiap hari masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat. Sambungan hadis ini, yang masuk tidak keluar. Kalau satu hari 70,000, yang masuk tidak keluar, sudah berapa juta tahun. Kiralah berapa jumlah malaikat. Kita tidak mampu untuk mengiranya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malak. Rawahu Muslim. Artinya, dibawa neraka Jahannam pada hari itu, yakni hari kiamat, baginya 70,000 penambat, beserta tiap-tiap penambat itu 70,000 malaikat. 70,000 kali 70,000. Hadis ini menceritakan berkenaan dengan neraka Jahannam yang mempunyai 70,000 tali-tali penambat. Tiap-tiap satu tali dipegang, dijaga oleh 70,000 malaikat. Hadis yang dahulu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Muslim. Mengikut ilmu hadis, semua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah hadis-hadis yang sahih. Tidak ada hadis-hadis yang dhaif di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim,
selepas Quran ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sahaja, yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja. Punya hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lain mengikut syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain mengikut syarat Bukhari diikuti oleh mengikut syarat Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain mengikut syarat hadis-hadis sahih yang dipegang oleh ulama itu sendiri. Di mana hadis-hadis sahih terlalu banyak. Makna hadis yang sahih ini hadis yang diriwayatkan secara sanad. Makna sanad ini, contohnya saya meriwayatkan daripada guru saya. Guru saya meriwayatkan daripada orang ni hingga sampai kepada Nabi SAW. Dan tiap-tiap orang, lepas seorang-seorang, tiap-tiap orang yang meriwayatkan hadis ini adalah orang yang kuat agamanya, yang benar, yang adil, yang tidak ada tanda-tanda bohong, yang diketahui benarnya, bukan benarnya sahaja, yang kuat ingatannya. Setelah dia meriwayatkan hadis itu, ditanya lepas 10 tahun pun disebut yang sama, ingatan dia kuat. Ini hadis yang sahih, bukan sembarangan. Ulama-ulama yang diketahui adilnya, baiknya, yang kuat ingatannya, dan dia punya sanad tidak putus. Mana tidak putus di sini, tiap-tiap orang berjumpa dengan orang yang diriwayatkan hadis daripadanya. Yang ini berjumpa bukan ambil daripada orang, bukan beli di bakul, secara musyafahah, secara mendengar. Ini hadis-hadis yang sahih. Kalau sekiranya ada putus sanad itu, makna putus di sini, contohnya seorang ulama, dia menyatakan dia meriwayatkan hadis daripada ulama yang lebih dulu daripadanya, sedangkan tarikh lahirnya tahun 200 Hijrah. Tarikh lahir ulama ini. Tarikh mati ulama yang dikatakan diambil hadis itu 199 Hijrah. Macam mana dia bertemu sedangkan dia baru lahir? Kawan ini dah mati dulu lagi. Ini putus hadis itu. Maka dihukum hadis ini hadis yang putus. Maka jadi hadis yang dhaif. Yang sahih ini pula ada yang mutawatir. Yang mutawatir yang diriwayatkan oleh ramai, bukan seorang, ramai meriwayatkan. Kalau meriwayatkan seorangnya sahaja, itu hadis ahad. Hadis ahad. Menafikan hadis sahih yang mutawatir, jadi kafir. Menafikan hadis yang ahad, tidak jadi kafir. Ini kena faham. Kena faham itu. Nak kata kafir-kafir ini bukan mudah. Pakar kafir ini kafir, ini kafir. Kena, jangan. Ini treatinya termasuklah hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir, yang diketahui oleh umum dan tidak diketahui oleh umum. Itu dari segi ilmu hadis. Kita kena tahu sedikit sebanyak. Jadi hadis yang menceritakan berkenaan dengan malaikat-malaikat tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim, dua-dua sekali muttafaqun alaih. Yang kedua diriwayatkan oleh Muslim. Yang paling tinggi ialah riwayat Bukhari. Bukhari ini dia menghafal ratus-ratus ribu hadis. Dipilih daripada ratus-ratus ribu ni beberapa ribu saja dalam kitab sahih dia. Dia nak masuk hadis dalam kitab sahih ni, dia semayang dulu. Semayang istikharah. Setelah diketahui hadis ini sahih dan kuat, semayang istikharah. Adakah boleh masuk dalam kitabnya ataupun tidak? Ini cermatnya Bukhari dalam meriwayatkan hadis. Itu berkenaan dengan hadis. Jadi hadis yang menceritakan
tentang Al-Baitul Ma'mur. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang menceritakan tentang neraka Jahannam, 70,000 malaikat, tiap-tiap satu talinya daripada 70,000 tali. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita memperhatikan pula kepada nas-nas yang menyatakan adanya beberapa malaikat yang ditugaskan dengan perkara-perkara yang berhubung dengan urusan manusia, urusan langit dan alam yang lain, maka tahulah kita betapa banyaknya bilangan mereka. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf beriman kepada malaikat secara ijmal. Ijmal ni secara borong, secara umum. Wajib kita beriman Allah mempunyai malaikat-malaikat. Malaikat adalah makhluk yang gaib, yang kita tak nampak. Oleh kerana diberitahu oleh Quran, maka wajib kita beriman adanya malaikat. Berapa ramai tak tahu. Ini wajib kena tahu begitu. Fardu ain atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Fardu ain. Tiap-tiap lelaki dan perempuan kena tahu, sama ada dia orang alim, dia orang jahil, dia doktor, dia engineer, dia apa, orang Islam kena tahu. Ini fardu ain. Adapun nak tahu secara halus-halus itu fardu kifayah. Kita kena faham. Di sana ada fardu ain yang diketahui oleh tiap-tiap orang Islam, yang berkait dengan akidah, yang berkait dengan fiqh, yang berkait dengan akhlak, kena tahu. Tiap-tiap orang Islam kena tahu ini fardu ain. Fardu ain ni wajib diajar di sekolah-sekolah. Tiap-tiap sekolah kena ada pengajian ini. Ini yang kita leka pada hari ini. Pendidikan Islam tidak ada dalam sekolah-sekolah hari ini. Sambil lewa saja. Sambil lewa saja. Tak masuk pendidikan Islam. Ini ialah pesaka yang dibuat oleh orang putih. Merosakkan anak-anak kita. Tak dimasukkan fardu ain. Dan wajib beriman secara tafsil, satu persatu, kepada malaikat yang disebut nama-nama mereka di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib beriman berkenaan dengan tugas-tugas malaikat yang disebut di dalam Quran dan hadis. Yang pertama Jibril. Ada malaikat yang bernama Jibril. Jibrail, hak tu dia lah. Jibril ataupun Jibrail, ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kataan Jibril ni bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani bahasa orang Yahudi. Orang Yahudi ni orang ialah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Dikekalkan ke dalam Quran dengan nama Jibril, menunjukkan ada hubungan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Mana Islam mengekalkan pakai nama tu juga, dah ubah nama lain. Jibrail ataupun Jibril, di antara tugasnya menyampaikan wahyu. Di antara tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul yang dilantik oleh Allah. Dan Jibril ini menjadi ketua kepada semua malaikat, yang paling besar sekali Jibril. Dan Jibril juga ditugaskan untuk menurunkan bencana terhadap kaum-kaum yang dihukum oleh Allah Ta'ala. Dia ketua malaikat. Yang kedua Mikail. Dia antara tugasnya mengurus hal ehwal rezeki, iaitulah ketua malaikat yang menjaga urusan-urusan rezeki, urusan turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, dan berbagai-bagai hasil laut dan seumpamanya. Di mana malaikat Mikail menjadi ketuanya. Yang ketiga Israfil. Dia antara tugasnya meniup sangkakala, iaitulah melakukan dengan perintah Allah hari kiamat. Meniup sangkakala menyebabkan tercabut segala gunung ganang, bukit bukau, hancur lebur habis langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan segala-galanya. Ini tugas Israfil. Yang keempat Israel. Di antara tugasnya mengetuai malaikat yang mengambil nyawa. Mengetuai malaikat yang mengambil nyawa. Malaikat yang mengambil nyawa. Ini Israel. Tu menjadi ketua pada malaikat yang mencabut nyawa sesiapa yang ditetapkan ajal oleh Allah Ta'ala. Yang kelima Ridwan.
mengetuai malaikat yang menjaga syurga. Yang keenam, Malik mengetuai malaikat yang menjaga neraka. Yang ke-8, yang ke-7 dan 8, Raqib dan Atid. Di antara tugasnya menulis amal manusia, amal baik dan amal jahat. 9, 10, Munkar dan Nakir. Di antara tugasnya menyoal orang mati, iaitu fitnatul qabr, menyoal mereka yang sudah mati tanam dalam kubur. Ini ialah pembahagian tugas yang disebut di dalam hadis. Sebahagiannya dalam Quran. Di mana 10 malaikat ni wajib kita tahu mereka adalah malaikat. Bukan mestinya hafal. Kalau orang tanya Jibril malaikat ada, malaikat. Israel malaikat ada, malaikat. Ridwan malaikat ada, malaikat. Dia tak ingat. Kalau tanya sesuatu dia boleh jawab. Kalau dia hafal 10 pun, dia hafal 10. Cair hafalnya. Tapi tak apa percaya. Orang kafir jawab dia. Itu dia. Yang pentingnya hafal dan percaya. Itu lebih baik. Yang paling mustahak ialah percaya kepada malaikat-malaikat ini. Di antara nas-nas yang menyatakan tentang malaikat itu ialah firman Allah Ta'ala. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 98. Artinya, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, yakni Al-Quran, ke dalam hatimu, wahai Muhammad SAW, dengan izin Allah. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurah, Injil, Zabur dan lain-lain, dan menjadi petunjuk serta berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Sebab turun ayat ini apabila orang-orang Yahudi nak cuba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pekat tanya Muhammad, siapa yang bawa wahyi? Kalau dia kata yang bawa wahyi ni Mikail, kita ikut dia. Sebab Mikailnya tukang jaga rezeki. Tukang jaga rezeki. Menyebabkan nega utung, buah jadi. Ini malaikat Mikail. Kalau Mikail yang bawa, dia bawa rezeki, kita ikut dia. Kalau dia kata Jibril, kita tak usah ikut. Pasal Jibril ni membinasakan kaum-kaum yang terdahulu. Jibril ni tukang likuk negeri kaum Lut, mengeluarkan suara yang membinasakan kaum Samud, memusnahkan kaum Ad, kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Kerana Jibril ni ganah Jibril ni membinasakan kaum. Kalau Jibril tukang bawa wahyi, kita tak usah ikut. Lalu mereka bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan ayat, katakanlah wahai Muhammad SAW, sesiapa yang bermusuh dengan malaikat Jibril, ketahuilah Jibril itulah yang menurunkan wahyi kepadamu, menurunkan Quran, membenarkan kitab-kitab, termasuklah kitab kamu wahai orang Yahudi, kitab Taurat, dan kitab kamu wahai orang Kristian, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lain yang terkandung di dalamnya petunjuk dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ketahuilah, barang siapa yang bermusuh dengan Jibril, bermusuh dengan Allah, bermusuh dengan malaikatnya, bermusuh dengan rasul-rasulnya, bermusuh dengan Jibril, bermusuh dengan Mikail, Allah menjadi musuh kepada orang-orang yang kafir. Menunjukkan barang siapa yang lawan Allah, lawan Rasul, lawan malaikat Jibril, lawan malaikat Mikail,
dan lawan ulama-ulama yang membawa ajaran Allah dengan benar. Siapa yang membawa ajaran Allah dengan benar, dia pergi lawan. Lawan ajaran itu. Tuhan kata Allah menjadi musuh kepada yang kafir ini semua. Ini makna ayat ini, kena faham. Bermusuh dengan Allah, bermusuh dengan Rasul, bermusuh dengan malaikat, bermusuh dengan Jibril, Mikail yang menugaskan, yang ditugas membawa ajaran Allah. Begitulah mereka yang bermusuh dengan orang yang membawa ajaran Allah yang sebenar. Orang itu bawa ajaran Allah yang sebenar, yang sungguh-sungguh bermusuh. Maka Allah kata aku jadi musuh pada yang kafir. Menunjukkan bahawa semua yang melawan Allah, melawan Rasulnya, melawan malaikat-malaikatnya yang membawa ajaran Allah, termasuklah melawan ulama-ulama ataupun mana-mana pemimpin yang membawa ajaran Allah. Dia bawa ajaran Allah sungguh-sungguh, bukan tipu. Kalau dia tipu, tak apalah lawan dia. Dia tipu, lawan dia, tak apa. Tapi dia bawa ajaran Allah sungguh-sungguh, macam ada dalam Quran, dalam hadis betul-betul. Maka orang ini kafir, Tuhan kata. Aku jadi musuh kepada mereka ini. Ini perisyaharaan daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Surah Asy-Syu'ara ayat 193 hingga 194. Artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril, ke dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kamu menjadi salah seorang di kalangan orang-orang yang memberi peringatan. Quran yang dibawa kepadamu ni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, ruh yang sangat amanah. Ruh ini adalah malaikat Jibril yang sangat menunaikan amanah. Ini ialah gelaran kepada malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin. Firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu ar-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Surah Al-Qadar ayat 4. Artinya turunlah oleh malaikat dan ar-ruh yakni Jibril padanya malam Lailatul Qadar dengan izin Tuhan mereka. Di antara tugas malaikat Jibril ialah turun ke bumi di malam Qadar di bulan Ramadan, memimpin malaikat-malaikat kerana menghormati malam yang sangat mulia itu. Ini disebut dalam Quran. Di antara doa Rasulullah SAW ketika bangun di waktu malam, bila Nabi bangun bertahajud, di antara doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW ialah Allahumma rabbad Jibril wa Mikail wa Israfil, anta tahkumu baina ibadik فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail dan Tuhan Israfil, Engkaulah yang menghukum di kalangan hamba-hambamu pada apa-apa yang menjadi pertelengkahan di kalangan mereka. Tunjukkanlah aku dalam apa yang menjadi pertelengkahan itu, mana yang benar dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Walaupun Nabi SAW dilantik oleh Allah menjadi Rasul, menghadapi Yahudi, Kristian dan musyrikin yang bertelengkah menentang kitab-kitab Allah. Nabi dah yakin ini adalah kitab Allah yang dibawa. Walaupun begitu Nabi doa lagi, takut dia salah. Minta Allah Ta'ala tunjuk mana yang benar, mana yang salah dalam apa-apa pertelengkahan yang berlaku di kalangan manusia.
Kerana di antara perangai manusia ialah bertelengkoh antara satu sama lain. Bertelengkoh dalam semua perkara. Bertelengkoh dalam perkara ibadat. Bertelengkoh dalam perkara hukum syariat. Bertelengkoh dalam cara hidup. Semua pertelengkahan ini ada hukum Allah. Ada hukum Allah. Maka naklah pakai hukum Allah. Yang jadi masalahnya ada kalangan manusia, walaupun ada hukum Allah, lawan juga. Lawan juga. Kebanyakan manusia adalah lawan. Hanya sedikit saja manusia yang tidak lawan. Banyak yang lawan ni pula macam-macam. Hak ni kata begini, ni kata begini. Sehingga jadi celaru. Nak buat macam mana? Betul belaka. Tak boleh. Salah belaka. Tidak. Yang betul satu saja. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar daripada Tuhanmu. Jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ragu dan syak. Jangan masuk kalangan orang-orang yang ragu dan syak. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nak cari mana dia hukum Allah. Kalau ada hukum Allah, ini dia. Hukum yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Walaupun begitu, Nabi minta jelas. Bila Nabi sudah wafat, sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, bila ada apa-apa masalah dalam negara, dia tengok dalam Quran ada ke tak ada dalam Quran. Kalau ada, apakah Quran? Tak ada dalam Quran, ada tak dalam hadis. Kalau ada, apakah hadis? Kalau tak bertemu, Abu Bakar bangun berucap dalam masjid. Kita ada satu masalah. Ada kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran? Ada tak ayat Quran berkait dengan perkara ni? Ada yang ingat ayat Quran lalu baca ayat Quran tu. Kalau ia sungguh, maka ada tak hadis Nabi? Ada kalangan yang ingat Nabi pernah bersabda. Pakar hadis Nabi SAW. Pakar hadis Nabi SAW. Begitulah para sahabat berpegang dengan Quran dan hadis. Kita zaman ni dak gomok dulu. Gomok dulu patut cari mana ayat supaya betul kita buat tu. Ni jadi punah. Punah zaman sekarang ni dia. Yang kita kena faham. Kerahlah mufti-muftinya segala ulama-ulama nak betul hak kita kata tu. Kalau tak betul juga, awak dah tahu sudah. Awak dah tahu sudah. Punahlah kita. Inilah zaman yang kita hadapi pada hari ini. Firman Allah Ta'ala tentang Malik yang mengetuai malaikat neraka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala tentang malaikat Malik yang mengetuai malaikat neraka. Wa na'daw ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Artinya mereka berseru, yakni ahli neraka meraung dalam keadaan menyeru, memanggil, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Ayat ini adalah kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan adanya malaikat yang bernama Malik. Tugasnya ialah mengetuai malaikat yang menjaga urusan neraka.
maka wajib kita beriman adanya malaikat yang bernama Malik, kerana disebut nas di dalam Al-Quranul Karim, perkataan Malik. Tidak boleh menafikan sebagaimana malaikat Jibril, Mikail. Malik juga disebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka wajib kita beriman adanya malaikat yang bernama Malik, kerana dinyatakan nas di dalam Al-Quranul Karim. Kalau menafikannya bermakna kafir, keluar daripada Islam. Kalau menafikan ayat Al-Quranul Karim. Adanya malaikat yang bernama Malik ini termasuk di dalam perkara beriman kepada malaikat. Ayat ini menceritakan bagaimana keadaan ahli neraka yang terlalu sakit diseksa di dalam neraka, sehingga mereka minta daripada malaikat Malik supaya minta kepada Tuhan, biarlah mereka dimatikan saja, tidak ada. Lalu Malik menjawab, kamu tetap tinggal di dalam neraka ini, kerana alam akhirat tidak ada mati lagi. Mati di alam dunia saja. Bila hidup di alam akhirat, kalau nikmat, nikmatlah selama-lamanya. Kalau kafir, maka diseksa selama-lamanya. Itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Surah Qaf ayat 17 hingga 18. Artinya, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi duduk di sebelah kiri, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan malaikat ada dekatnya Raqib Atid, yakni Raqib dan Atid, pengawas yang selalu hadir. Ayat ini menyatakan adanya malaikat yang menulis amal manusia, mencatat amal baik, amal jahat, termasuklah perkataan yang baik, perkataan yang jahat, ditulis oleh malaikat yang sentiasa berada di sisi manusia. Malaikat ini tidak menulis pada masa kita semayang je, masa kita puasa je, masa kita ke Mekah, masa duduk kedai, duduk ke laut, malaikat tak ada. Tidak. Malaikat sentiasa bersama dengan kita. Di antaranya menulis percakapan. Dalam ayat yang lain menulis amalan dan perbuatan. Dicatat oleh malaikat, ditulis, kerana catatan ini akan menjadi bukti pada hari kiamat kelak. Apa yang dia cakap, di mana dia ambil harta dia, bagaimana dia menjual, bagaimana dia membeli, bagaimana dia mentarbih, dia mengendalikan urusan kehidupan dia. Semuanya dicatat dan ditulis oleh malaikat untuk dijadikan bukti pada hari kiamat kelak. Apabila dibicarakan manusia di mahkamah Allah pada hari kiamat, Allah Ta'ala tidak menghukum dengan ilmunya sahaja, walaupun Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya. Yang nyata, yang tersembunyi, tempat gelap,
semut hitam yang halus merayap di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap, termasuklah yang duduk dalam batu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu Allah. Walaupun demikian, Allah taala tidak menghukum dengan ilmunya sahaja. Allah taala hukum dengan bukti, dengan catatan. Maka di sinilah Islam mengajar mahkamah-mahkamah kena terima report, laporan polis, laporan saksi dan seumpamanya yang dicatat. Itu kaedah pentadbiran kehakiman dalam Islam. Dan Allah Ta'ala lebih halus lagi. Diambilnya segala catatan malaikat, dibawanya saksi. Ayat ini menyebut adanya malaikat raqib, atid, yang mengawasi dan mencatat percakapan manusia. Semua percakapan dicatat oleh malaikat. Bukan sahaja yang berkait bacaan dalam sembahyang, termasuklah ketika jual beli, mengendalikan urusan kita dengan keluarga kita, cakap politik, cakap ekonomi, cakap apa saja, semua dicatat oleh Allah Ta'ala. Betul ke tak betul? Diharuskan ataupun tidak? Diizin ataupun tidak? Semuanya akan dibuktikan pada hari kiamat kelak. Di antara perkara yang berkait dengan beriman kepada malaikat ialah beriman adanya malaikat yang mencatat perkataan kita dan amalan kita. Disebut di dalam hadis yang kita sebut acak kali, barang siapa yang berazam nak buat satu perkara yang baik, Allah suruh malaikat tulis satu amal yang baik, satu pahala. Setelah dia mengerjakannya, ditulis sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda. Ada yang tidak terhingga gandanya. Barang siapa yang berniat nak buat amal yang jahat, malaikat tak tulis lagi, ditunggunya. Setelah dibuat amal yang jahat itu, ditulis dengan satu kejahatan sahaja, dan dia beri peluang pula untuk bertaubat sehingga nyawa sampai ke halqam. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Dan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang bersifat pemaaf, pemudah, tidak memayahkan. Idza ba'a, bila dia menjual, wa idza ishtara, bila dia membeli, wa idza iqtada, bila dia mengendalikan urusan, menjadi hakim, mentadbir, mengurus hal-hal manusia, hubungan dengan orang. Sikapnya maaf, mudah. Itu disebut oleh Nabi, Tuhan beri rahmat. Dia jual, bukan makna jual rugi, tidak. Tidaklah menekan dan menindas orang. Tidak jahat di dalam menjual. Beli pula tidak tahu siapa rugi orang jual pula. Tidak. Yang ini sifat yang pemaaf. Kalau dia jual pemaaf, dia beli pemaaf, dan kalau dia mengendalikan urusan juga pemaaf. Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang bersikap begitu dalam urusannya. Dimasuk di dalam pahala kebajikan yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, diberi berkat. Firman Allah Ta'ala, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Surah As-Sajdah ayat 11. Artinya, katakanlah, malaikat maut, malaikat yang menjaga urusan mati, malakul maut, bukan malikul maut, malakul maut. Dibaca dengan baris di atas lam. Kalau maliku makna raja, malaku makna malaikat. Ini bahasa Arab. Baris saja. Setengah orang kita dia baca malikul maut, itu raja mati, itu tak kena, tu salah.
malakul maut. Firman Allah Ta'ala, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakanlah malaikat yang menjaga urusan mati, malaikat maut yang diserah untuk mencabut nyawa kamu, akan mematikan kamu. Firman Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Suratul An'am ayat 61. Artinya, kemudian apabila datang kematian kepada salah seorang daripada kamu, ia diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yakni malaikat, dan mereka itu tidak melalaikan kewajipan mereka. Ayat ini, ayat yang atas tadi menyatakan adanya satu malaikat yang mengetuai, yang memimpin urusan malaikat-malaikat yang menjaga ajal dan kematian manusia untuk mencabut nyawanya. Ayat yang kedua menyatakan beberapa malaikat yang ditugaskan untuk mengendalikan kematian manusia dalam keadaan mereka tidak melalaikan mengikut saat, minit, jam, tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mati di mana? Di situlah tempat matinya. Jam berapa? Minit berapa? Saat berapa? Tepat. Tidak berganjak, tidak didahulu dan tidak dikemudiankan sedikit pun. Itulah peraturan Allah, dan itulah tugas malaikat yang menjagakan urusan mati. Disebut di dalam athar bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam melihat malakul maut hadir dalam majlisnya. Dia tengok malakul maut ni duduk renung pada seorang. Renung pada seorang. Orang tu pergi. Nabi Sulaiman tanya, apa mu tengok ke orang tu? Malaikat kata, aku ditugaskan untuk cabut nyawa dia. Bukan di sini. Dia akan pergi ke satu tempat yang lain, tempat yang jauh. Dalam masa yang segera, dibawa oleh angin. Maka disitulah dicabut nyawanya dengan perintah Allah. Itulah betapa taatnya malaikat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menyatakan nama-nama dan tugas-tugasnya, tugas-tugas malaikat. Wallahu a'lam.